Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suhaib bersama pemegang nombor metrik 2201286. Pada pertemuan kali ini saya ingin menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan subjek psikologi dalam pendidikan. Terdapat 4 perkara yang saya akan kongsikan ataupun yang akan saya sentuh, iaitu berkenaan dengan yang pertamanya adalah motivasi, dan yang kedua adalah berkenaan dengan pengurusan bilik darjah, dan yang ketiga adalah interaksi dalam bilik darjah, dan yang keempatnya adalah kreativiti. Baiklah, yang pertamanya adalah berkenaan dengan motivasi. Jadi secara asasnya perlulah difahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan motivasi itu sendiri. Jadi terdapat takrifan yang telah dikeluarkan oleh Kamus Dewan Bahasa, iaitu mengenai dengan kata motivasi itu yang bermaksud sebagai keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorong untuk berusaha melakukan sesuatu tujuan bagi mencapai kejayaan. Jadi dapatlah difahami bahawa motivasi merupakan keadaan yang menggerak dan mengawal tingkah laku ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Ahli-ahli psikologi memfokuskan 3 persoalan mengenai motivasi, iaitu yang pertamanya, apakah yang menyebabkan seseorang memulakan satu tingkah laku itu, dan yang kedua, apakah yang menyebabkan seseorang bergerak kepada matlamat atau impian, dan yang ketiga adalah apakah yang menyebabkan seseorang itu tabah untuk mencapai impian tersebut. Seterusnya, kita lihat pula kepada jenis-jenis motivasi. Terdapat 2 jenis motivasi yang saya ingin kongsikan, iaitu yang pertamanya adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Jadi yang pertamanya, motivasi intrinsik ini adalah senang untuk kita fahami bahawa ianya adalah dorongan dalaman ataupun sesuatu yang wujud dalam individu tersebut tanpa bergantung pada sebarang tekanan luar. Jadi bolehlah kita fahami bahawa keseronokan membuat sesuatu aktiviti berpunca daripada kepuasan diri sendiri dan bukannya berusaha ke arah ganjaran luaran. Contohnya, seorang murid itu dia ingin menguasai sesuatu topik yang dipelajari melalui minat dia sendiri, bukannya sekadar menghafal apa yang dia pelajari untuk mendapatkan grade yang baik. Dan yang keduanya adalah motivasi ekstrinsik, iaitu merujuk kepada prestasi aktiviti dalam usaha untuk mencapai hasil itu ditentukan oleh kuasa ataupun dorongan luar. Contohnya, murid belajar dengan rajin disebabkan dimarahi oleh ibu bapanya. Jadi biasanya motivasi jenis ekstrinsik ini berbentuk ganjaran ataupun hukuman. Jadi kesimpulannya, bagi seorang guru itu penting bagi dirinya untuk mengetahui dan menguasai konsep motivasi ini supaya guru itu dapat mendorong pelajar untuk mencapai apakah hasil-hasil dan objektif pelajaran yang diingini oleh guru tersebut. Okey, kita beralih pula kepada konsep yang kedua yang ingin saya kongsikan, iaitu konsep pengurusan bilik darjah. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan bilik darjah? Bolehlah kita fahami bahawa pengurusan bilik darjah adalah kebolehan guru untuk mengawal murid bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa tugasan guru sebagai pengurus bilik darjah, iaitu salah satunya ialah mengurus proses pembelajaran dan pengajaran dengan baik, dan yang kedua mengurus persekitaran pembelajaran, yang ketiga menyediakan persekitaran fizikal, dan yang keempat menyediakan iklim psikososial, dan yang kelima adalah hubungan interpersonal. Konsep pengurusan bilik darjah ini ialah kawalan guru ke atas tingkah laku, persekitaran serta interaksi murid semasa pembelajaran berlangsung supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran.
Kajian menunjukkan bahawa pengurusan bilik darjah yang berkesan akan menyumbang kepada pencapaian akademik pelajar yang lebih tinggi. Sekiranya guru kurang mahir, hasil pembelajaran dan matlamat pembelajaran sukar untuk dicapai. Yang ketiga adalah berkenaan dengan konsep komunikasi dan interaksi dalam bilik darjah. Jadi apakah konsep komunikasi dalam bilik darjah ini? Komunikasi merujuk kepada pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada seorang yang lain. Proses penghantaran mesej daripada penghantar kepada penerima dikenali sebagai komunikasi. Komunikasi hanya berkesan dan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat. Terdapat dua jenis komunikasi, iaitu yang pertamanya adalah komunikasi lisan dan yang kedua adalah komunikasi secara bukan lisan. Terdapat 4 jenis interaksi yang berlaku dalam bilik darjah, iaitu yang pertamanya adalah interaksi sehala, dan yang kedua adalah interaksi dua hala antara guru dan murid, dan yang ketiga adalah interaksi dua hala antara murid dengan murid, dan yang keempatnya adalah interaksi pelbagai hala antara guru dan murid dengan murid. Ciri-ciri interaksi dan komunikasi yang baik dalam bilik darjah adalah apabila guru dapat menggunakan bahasa yang mudah dalam pembelajaran dan adanya soal jawab antara guru dan murid, dan juga adanya demonstrasi yang dilakukan oleh guru ataupun daripada murid itu sendiri. Secara kesimpulannya, kemahiran dan keupayaan berkomunikasi dalam bilik darjah perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar itu sendiri dalam menyesuaikan diri mereka dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan konsep kreativiti. Jadi kreativiti adalah kebolehan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Kreativiti juga boleh ditakrifkan sebagai penghasilan idea. Kreativiti ada hubung kaitnya dengan pemikiran, kerana kreativiti adalah satu proses mental ataupun proses berfikir. Seterusnya, pemikiran terbahagi kepada dua komponen, iaitu pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Pemikiran kritis dapat difahami sebagai penggunaan operasi berfikir yang asas untuk menganalisis, mentafsir dan menilai sesuatu hujah yang mendalam. Manakala pemikiran kreatif pula adalah kebolehan untuk mencipta, menghasilkan, seterusnya mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Objektif pembangunan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum persekolahan adalah untuk membolehkan murid berkomunikasi dalam menyampaikan idea dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Secara kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa setiap guru itu haruslah mengetahui dan menguasai keempat komponen ataupun elemen ini supaya dapat mempertingkatkan lagi mutu pengajaran di dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah, supaya keberhasilan murid itu lebih tinggi. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.